Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kerana mendengar sampai habis. Aku doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, lepas tu diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ni aku akan kongsikan 2 kisah seram untuk korang semua. Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan kisah seram pada kali ini dengan kisah bertajuk Semangat Healing. Kalau dah dengar tajuk ni, mesti korang dah boleh agak kan? Permainan apa kan? Cara bermain dia sama je, satu dunia. Tapi cara pemanggil dia tak sama. Sebab dekat US, contohnya, kebanyakannya panggil Charlie. Macam tu lah. Okey lah. Nama pemilik story ni Nurul. Ini adalah pengalaman Nurul semasa berada dalam tingkatan 1 tahun 2005. Masa tu, Nurul dia dapat panggilan masuk asrama. First time tau, dia dipanggil untuk masuk ke asrama. Memang dia teruja sangat-sangat sebab belum pernah dia masuk ke asrama kan. Nurul merupakan pelajar first batch pada waktu tu dan sekolah tu merupakan sekolah elit yang mempunyai trek balapan yang tersendiri. Kalau Nurul bagi tahu nama daerah, mesti ada yang tahu. Tapi tak payahlah Nurul nak bagi tahu, macam tu lah. Okey, long story short, Nurul ditempatkan dalam dom separuh je yang ada orang kat situ. Blok asrama perempuan dipanggil Aspuri, manakala blok asrama lelaki dipanggil Aspura. Blok asrama lelaki dan perempuan dipisahkan dengan dewan makan di tengah-tengah. Pada waktu pendaftaran memang sangat ramai dan lebih kurang 500 orang lebih. Hanya untuk satu batch sahaja. Pelajar Cina dan India pun ada. Sama juga ada. Waktu malam pun tiba setelah ahli keluarga masing-masing balik. Nurul ada berkenalan tau dengan seorang pelajar Cina pada masa tu. Dia namakan pelajar Cina tu sebagai Ah Kuan. Selepas makan malam, Ah Kuan berkenalan dengan pelajar-pelajar lain dalam dom mereka. Ada Faris, Akmal, Syafiq dan Fatiyah. Ah Kuan dia bercadang nak bermain permainan untuk memberi salam kepada mereka. Dan akhirnya mereka bersetuju tau untuk bermain permainan Spirit of the Coin. Baru gempak kan, kata Faris. Akmal dan Fayah bersetuju untuk bermain tetapi dihalang oleh Syafiq. Sebab dia tak tahu apa kesan di sebalik permainan tu. Dia tahu apa yang akan berlaku jika mereka ni meneruskan untuk bermain permainan tu. Dan dia arif berkaitan dengan hantu. Sebab dia selalu tolong ayah dia untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan hantu ni. Jadi tanpa membuang masa, dia pun keluar je meninggalkan mereka yang lain-lain tu. Akuan dia keluarkan papan kuih board tau untuk permainan yang dia bawa daripada rumah. Ada huruf A sampai Z. Dekat atas tu ada yes dan no. Di bawah sekali ada tulisan goodbye. Diorang menggunakan duit shilling sebagai petunjuk permainan tersebut. Sebelum detik 12 malam, 12 malam tu tiba, Akuan ni dia bersuara, game takkan jadi kalau kita tak pakai darah. Baru ekstrim. Tanpa melengahkan masa, masing-masing dah tak fikir panjang. Masing-masing dah menitikkan darah sendiri ke atas duit shilling yang digunakan. Sebab masa tu dah nak sampai detik 12 malam. Sampai je detik 12 malam, Akuan selaku ketua
permainan bersuara. Spirit of the coin. Kalau ada roh di sini, sekian, akak tak nak teruskan. Ayat tersebut diulang bersama-sama dan kemudiannya mereka berhenti bersama-sama. Tak lama kemudian mereka ulang lagi ayat yang sama. Spirit of the coin datang macam itulah. Dalam beberapa minit menunggu, akhirnya shilling yang mereka letakkan jari tu bergerak dengan sendiri. Mereka mula bertanya soalan. Kamu ada berapa orang? Jari mereka mula bergerak. 2. Oh, 2 orang. Okey. Soalan berikutnya. Jahat atau baik? Yang keluar jahat. Time tu masing-masing dah mula menelan ailio dan berfikir sama ada nak teruskan bermain lagi ataupun tidak. Faris yang tak tunggu lama, dia mula bertanya, mati? Macam mana Tak tunggu lama, perlahan-lahan mereka menunggu jawapan. Jawapan dekat situ. Bunuh. Seramkan korang. Jawapan daripada jawapan tersebut adalah bunuh. Memang seram. Pada waktu ni lah mereka mula berasa takut dan seriau. Okey, cukuplah. Lagipun jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. Akuan dia selaku sebagai ketua, dia berkata, okey, terima kasih. Kami dah penat, kami nak berehat. Baliklah. Bila shilling tu bergerak kepada perkataan no, bermain lagi. Terkejut. Tanpa merengahkan masa, mereka dah mula terkejut. Mereka semua menarik jari masing-masing tanpa menyelesaikan permainan tersebut dan mereka terus naik ke atas katil untuk tidur. Tanpa pengetahuan mereka, sewaktu bermain, salah satu daripada hantu yang dipanggil terbang mengelilingi blok asrama sepanjang permainan berlangsung. Bukan terbang macam biasa korang, tapi terbang secara berdiri tegak. Ini diceritakan semula oleh Syafiq sendiri selepas Syafiq keluar dari dom tersebut semasa permainan dimulakan. Hantu tersebut adalah Kak Punti berbaju lusuh berwarna hitam dan mempunyai seekor burung hantu di bahu kiri dia. Satu yang tadi disebut tadi tu berada di blok Aspura, manakala Kak Punti berbaju putih berada di blok Aspuri. Macam itulah. Setelah beberapa minggu berlalu di asrama putri Aspuri, datang 2 orang kawan baik Akilah dan Fik. Pada waktu tu Akilah dia tengah demam dan Fik dia menemani rakan dia tu untuk ke klinik bersama dengan warden. Kila, kau duduk sini dulu dekat bilik TV ni, tak ada orang. Kau kan panas, buka aircon. Dalam tu ada aircon. Aku keluar jap. Aku nak panggilkan Cikgu Aini, kata Fik sambil berlalu pergi tau. Jangan lama-lama tau. Bereh. Laung Fik dari jauh je sebab dia dah keluar kan. Masa tu Kila dia sedang kusyuk tau, menahan kesakitan dia yang kadang-kala keluar air mata dia, dah terlampau sakit kan. So dia menangis tak henti-henti pada waktu tu. Tiba-tiba di sebalik tingkap kaca yang terbuka secara slow motion, Kak Punti bertenggek. Di bahu dia tu, Kak Punti yang di bahu dia ada burung hantu yang berwarna hitam tau. Wajah Kak Punti tu jelas kelihatan oleh Kila sebab jarak antara mereka tak terlalu jauh. Tapi Kak Punti tu tak menyedari akan kehadiran, makna keberadaan Kila dekat bilik TV tu. Kila bila dia nampak Kak Punti tu, dia hampir pengsan. Sebab bila dia tengok wajah Kak Punti tu, wajah Kak Punti tu sangat menakutkan tau, menyeramkan. Mana taknya korang, wajah Kak Punti tu diselaputi dengan darah yang pekat, dengan kulit yang hampir nak tertanggal dekat muka yang berdarah tu, diikuti pula dengan nanah-nanah yang banyak tau. Nampak jelas kan, bukan jerawat batu korang, nanah.
Shakila ni dia kira bernasib baik tau. Sebab pada waktu tu kebetulan Fik ini dia segera tau pergi ke bilik TV tu. Dia segera tarik tangan si Kila ni sambil berkata, kita lari ke surau. Jom kita lari ke surau. Rupa-rupanya Fik ni dah pun melihat makhluk tersebut dari jauh. Lepas tu dia cepat-cepat bagi tahu kepada warden yang bertugas. Warden tu pula tanpa lengahkan masa terus menjerit, siapa yang ada dalam bilik turun sekarang. Kita lari ke surau sekarang. Yang non muslim tinggal je dekat kantin. Cepat. Pelajar muslim dia terus grab tudung masing-masing. Yang mana perempuan dia turun dekat bawah, tak cakap apa-apa. Mereka pun terus berlari secepat mungkin. Sambil berlari sambil tu warden tu menjerit, lari je, lari, jangan pandang belakang, jangan tengok belakang, jangan toleh belakang, semua jenis jangan keluar. Nasib baiklah pada ketika tu Nurul berada di masjid tau. Jarak antara masjid dan asrama boleh dikatakan agak jauh. Seolahnya macam dari sudut hujung ke sudut hujung asrama tu lah kan. So memang agak jauh, agak mengah untuk sampai ke masjid tu. Sampai sahaja mereka ke masjid, ada beberapa orang pelajar perempuan yang terus menangis ketakutan. Semasa selesai solat maghrib dan menunggu kedatangan solat isyak, macam tu lah kecoh tau di kawasan tempat ambil wuduk dekat bahagian perempuan. Sebab ada seorang pelajar perempuan ni dah terperangkap dalam pintu yang terkunci. Apa yang menghairankan dan pelik, pintu tersebut terkunci dari dalam, bukannya daripada luar. Agak mustahil lah pelajar tu tak boleh nak buka sendiri pintu yang terkunci tu untuk keluar kan. Takkanlah dia tak boleh nak buat apa-apa tau, nak bukakan tombol pintu tu. Sebenarnya korang, dia dah cuba untuk bukakan juga pintu tu, tapi dia dah terperangkap. Pintu tu memang tak boleh nak dibuka hampir setengah jam. Bila mendengar pelajar tu dah menangis dalam keadaan ketakutan, pelajar lelaki ni dalam kejadian ni, bila disedari oleh pelajar lelaki, seorang pelajar lelaki dia buat keputusan untuk tekad. Dia nak panjat tingkap dari luar. Sebab tingkap dekat situ dia agak tinggi. Bila dia berjaya masuk dalam bilik wuduk perempuan tu, pelajar lelaki tu cepat-cepat pergi masuk dalam pintu yang terkunci tu. Dia tak adalah masuk dalam pintu terus kan, tapi cepat-cepat dia cuba untuk bukakan pintu. Dia tendangnya, akhirnya pintu tu terbuka tau. Pelajar perempuan tersebut ditenangkan oleh kawan-kawan dia yang lain, warden yang lain, maksudnya warden kat situ. Lepas tu, selepas kejadian tu, perempuan tu dibawa balik oleh ahli keluarga dia. Macam tu lah. Bulan tersebut boleh dikatakan bulan berhantu. Sebab apa tahu? Sebab bergila-gila berlaku gangguan demi gangguan di asrama tu. Jadi bila dah banyak sangat mengalami kejadian yang menyeramkan macam tu, gangguan yang macam tu, sehinggalah pegawai PPD pun datang melawat dekat sekolah Nurul ni. Jadi mereka pun ambil inisiatif untuk sama-sama berbincang apa yang nak diusahakan untuk mengatasi situasi tu, sehinggalah mereka tu berjayalah bawa ustaz. Kita ambil lah cara perubatan Islam, macam mana nak orang kata lindungi pelajar-pelajar kat situ. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bila keadaan dah semakin reda, pelajar-pelajar kat situ pun semakin yakin untuk terus belajar dekat situ. Usung korang, pengajaran dia dekat sini sesuatu yang tak ada di tempat kita ni. Janganlah kita gatal-gatal nak panggil pula, kononnya nak bergurau ataupun nak cabar keberanian antara satu sama lain. Tak perlulah kita untuk menyeru kepada perkara-perkara iblis, syaitan dan semua ni. Bila perkara tersebut dah datang, makanya dekat situ ramai tahu di sekeliling kita akan menjadi mangsa. So sebaik-baiknya mereka-mereka yang bermain shilling, duit shilling tadi, Kak gentle lah cakap macam tu kan. Duit shilling tu tak payahlah nak main-main. Jadi
kita kena terapkan dari masa ke semasa, jangan buat benda syirik khurafat walaupun sekadar bergurau. So korang, ini adalah kisah yang pertama. Akak akan teruskan dengan kisah yang kedua. Nenek si bungkuk 3, siang malam asyik berjaga, cari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Korang, kalau korang dengar lagu nenek tu, korang mesti dapat agak kan? Ni mesti kisah nenek si bongkok 3. Okey korang, akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah kali ni memang betul bertajuk Nenek si Bongkok 3. Akak kenalkan dulu pemilik cerita ni sebagai Yaya, bukan nama sebenar. Kejadian seram tu berlaku pada tahun 2012. Macam tu lah, kalau tak silap Yaya lah kan. Yang pastinya Yaya masa tu dia masih kecil lagi. Tapi tak adalah kecil sangat. Bolehlah dia ingat kejadian yang berlaku pada waktu tu. Kisah dia macam ni. Satu hari tu dalam pukul 8 macam tu, 8 pagi lah kan, nak dekat-dekat pukul 9 pagi, Yaya, kakak dia, abang dan juga mak dia ni pergi ke pasar. Jarak pasar tu tak adalah jauh sangat korang daripada rumah dia tu. Kiranya dekat jugalah. Tapi kalau jalan kaki berpeluh jugalah badan kan. Tapi masa tu mereka dia pergi dengan kereta. Tak adalah dia nak jalan kaki pada masa tu. Mereka masa tu nak beli makanan je, sarapan pagi dekat situ. Tak adalah lama sangat kan mereka pergi ke pasar tu. Sekejap je dah selesai dia belikan sarapan pagi. Adalah beli sikit-sikit kan dekat pasar tu. Bila dah dapat apa yang mereka nak tu, mereka pun naklah balik ke rumah. Masa nak masuk dalam kereta tu, ada seorang nenek bongkok 3 tau. Nenek tu dia berjalan dekat depan kereta. Mak Yaya dia belum siap lagi masukkan barang dalam bonet kereta pada waktu tu. Terus je Mak Yaya dia stop, masukkan barang tu, dia pergi dekat nenek bongkok 3 tu. Lepas tu kebetulan Mak Yaya ni memang jenis yang tak boleh tengok orang susah. Dia jenis ringan tulang, nak bantu orang. So Yaya masa tu tak adalah perasan apa-apa kan. Masa tu dia kecil, so dia tak adalah rasa macam oh nenek tu menakutkan lah. Tak ada. Tak tahulah apa-apa. Then lepas tu Mak Yaya dia bawa nenek tu masuk dalam kereta. Selepas dia dah isikan barang dalam bonet semua settle kan. Kata Mak Yaya dia nak tumpangkan nenek tu sekali dah sehaluan. So Yaya masa tu dia stay juga, tak rasa takut. Dia rasa tenteram je, okey je, tak ada apa, boleh je kan tumpangkan. Apa salahnya, relax je lah. Berfikiran secara positif je. Mak Yaya dia tanya dekat nenek tu, kenapa jalan sorang-sorang je nek? Nak pergi mana? Nenek tu pun jawab lah, anak dia semua tak ada kerja. Nenek tu cakap masa tu ada yang nak datang ambil dia, tapi dia je yang nak jalan sendiri. So dia nak jalan sendirilah. Tapi bila dah dipelawa Mak Yaya ni, dia naik juga kereta kan. Oh macam tu rupanya. Lama jugalah Dak Yaya ni duk fikir lah masa tu, takkanlah nenek tu nak jalan kaki sendiri. Pelik kan? Dah lah bongkok 3, bongkok betul. Tak rasa susah ke? Tak logik lah. Mak Yaya lepas tu dia tanyakan lagi pada nenek tu, nenek nak pergi mana? Saya boleh tolong hantarkan. Nenek tu adalah bagi tahu nak ke satu kampung ni. Yaya bagi nama kampung tu nama Eja, sebab nama kampung tu memang sengaja dirahsiakan. Dalam kereta tu nenek tu bagi tahulah bahawa dia baru lepas ziarah seorang YB tu dekat kampung tu. Sebab YB tu baru balik dari Mekah. Tapi YB tu dah tak sihat, demam, terbaring atas sofa. Jadi nenek tu pergi nak melawat YB tu. Dah melawat lah kan. So dia tak tahulah nak balik ke, baru nak pergi melawat ke, macam tu lah. Jadi lepas je sampai dekat kampung A yang dimaksudkan tu, Mak Yaya pun cakap lah, dah sampai nek. Nenek tu tak nak turun daripada kereta tau. Dia cakap bukan dekat kampung ni. Pula bukan kampung tu pula, tapi kampung lain. Jadi nenek tu
agaknya dah lupa kot. Pelik betul lah. Tadi cakap nak ke kampung tu, lepas tu cakap nak ke kampung lain pula, kampung B pula. Nama kampung dirahsiakan juga. Dalam beberapa minit macam tu lah, Mak Yaya drive kereta, sampailah mereka dekat kampung B pula. Masa Yaya cakap dah sampai kat kampung B tu, Mak Yaya lah dia cakap, dah sampai kat kampung B ni nenek. Nenek tu tak nak turun juga. Dah kenapa dengan nenek ni? Peliknya. Dah 2 kampung kot Mak Yaya ni pergi. Dua-dua kampung tu dia tak nak turun. Dua-dua kampung tu dia kata bukan kampung dia, kampung lain. Mungkinlah kampung dia yang betul-betul dia nak pergi, masuk kampung dia tu memang kampung lain kot. Mak Yaya tanyalah dia elok-elok, kat mana kampung yang sebenarnya dia nak pergi. Dia cakap nak ke kampung C pula. Nama dirahsiakan juga lagi. Masa tu Mak Yaya dah rasa macam stres lah sikit kan. Sabar-sabar juga, nenek-nenek juga, tapi dah kesana kesini semuanya tak betul, agak-agak pelupa kot kan. Tapi dia cuba untuk positifkan diri dia. Biasalah tu, nenek tu dah tua, gamuknya nenek tu lupa nama kampung dia kot. Tu sebablah dia nak tawaf semua kampung kot. Lepas sampai je dekat kampung yang ketiga ni, kampung C kan, ada satu jambatan kecil je. Jambatan tu memang tak muat lah. Kalau kata mak si Yaya ni nak bawa kereta nak lalu kat situ, kan tak pasal-pasal runtuh pula jambatan tu, langsung tak ke kampung mana-mana. So mak si Yaya dia stop sebelum jambatan tu. Nenek tu cakap tak apalah, berhenti je dekat depan jambatan tu. Dah memang berhenti pun nenek, nak buat berhenti apa lagi. Dia jalan sendiri dekat situ. Dekat situ adalah Yaya ni nampak ramai juga orang kampung kat situ. Lepas tu nenek tu dia tengoklah ke arah mereka satu keluarga ni, pandangan yang memang sangat pelik tau. Yaya dah rasa tak sedap hati masa tu. Masa tu jugalah Mak Yaya dia hulurkan sedikit duit lah dekat nenek tu, sebab Mak Yaya kesian tengok nenek tu. Dia buka pintu kereta slow-slow. Bukan ke tadi dah turun ke? Tak apalah, dia bukakan pintu kereta slow-slow. Lepas tu dia keluar. Lalu je betul-betul depan kereta mereka ni tau nenek tu berada pada masa tu. Nenek tu bangun berdiri tegak korang. Dah tadi bongkok 3, sekarang dah tegak pula. Sudah, memang cari pasal lah. Dah lah tadi betul-betul bongkok, ini boleh pula dia berdiri betul-betul tegak depan kereta mereka ni. Naik bulu roma Yaya satu keluarga pada masa tu tau. Masing-masing dah rasa meremam, pelik. Boleh pula masa tu dia senyum kat mereka. Seram pula tengok nenek tu senyum macam tu. Mereka pun lambai-lambai lah tangan dekat nenek tu. Masa tu orang kampung kat situ pandang mereka ni lain macam je. Pandangan orang kampung tu pelik korang. Ada yang sampai terbangun tau, tengintai-ngintai duk tengok-tengok apalah yang Yaya sekeluarga ni buatkan. Duk lambai-lambai kat siapa lah, macam tu lah ibaratnya kan. Duk lambai kat siapa pula, mana ada orang kat situ. Mak Yaya dia mula rasa tak sedap hati. Terus dia undur kereta slow-slow. Lepas tu baru je kereta tu nak gerak sikit je, mereka ni pandang balik semula dekat tempat dia nenek tu berdiri tadi. Tak tahu tak korang apa yang mereka nampak? Mereka nampak nenek tu dah tak ada kat situ. Cepat betul nenek tu lintas jambatan tu. Macam tak logik kan? Kemana nenek tu pergi? Memang salah. Mereka ni sebenarnya dah bawa orang yang entah bukan orang. Memang nenek kebayan lah kan? Naik bulu roma mereka sekeluarga tau. Seram betul. Mak Yaya ni dia pecut kereta tu, tak cakap banyak dah, terus pecut macam tu sampai ke rumah. Dalam kereta tu mereka masing-masing saling bertanya jugalah, walaupun tak terkata apa kan. Siapalah nenek tu sebenarnya kan? Dah lah bongkok, seram pula. Sampai je rumah, mak si Zaya ni suruh anak-anak dia semua cepat-cepat pergi naik kat rumah. Lepas tu terus kunci pintu. Mereka pun ikut cakap mak dia, berlari pergi ke ayah mereka. Lepas tu mereka peluk ayah mereka. Masa tu lah mereka rasa selamat tau, bila berada dalam pelukan ayah dia. Takut sangat sampai peluk tak nak lepas. Mak Yaya pun buka cerita. Dia bagi tahu dekat ayah dia kan. Ayah Yaya cakap tak apalah, jangan takut, dia kacau macam tu je. Lepas beberapa hari tu masa sekolah kan, Mak Yaya ni
Sebenarnya korang cikgu, dia seorang pendidik. So, kebetulan pula masa tu dia mengajar anak YB tu. Jadi Mak Yaya ni dia pergilah jumpa anak YB tu. Lepas tu dia bukalah cerita pasal nenek yang ziarah ayah budak tu, mana YB tu lah kan. Mak si Yaya ni nak pastikan sama ada nenek tu bagi tahu perkara yang betul ke tidak. Anak YB tu bagi tahu nenek tu memang tak datang pun rumah dia. Tak ada siapa pun yang datang mengganggu ayah dia masa ayah dia tengah rehat. Memang tak ada. Apatah lagi kalau nenek tua macam tu, memang tak ada lah. Lepas tu si anak YB ni bagi tahulah kepada Mak Yaya ni bahawasanya ayah dia ada cerita tau. Masa di tengah-tengah tawaf dekat Mekah, ayah dia ada nampak nenek tua tu tawaf laju-laju. Tawaf dekat depan YB tu laju sangat sampai tak tahu nak cakap laju dia tu macam mana. Memang laju lah kan. Ayah dia tak tahulah yang nenek tu betul-betul wujud. Ramai je orang-orang kampung kat situ, kat kampung Yaya tu, dia bagi tahu mereka selalu nampak nenek tu kat mana-mana. Mesti terserempak. Memang nenek tu nak ngacau orang je kerja dia. Tak apalah. Bagi Yaya tak adalah seram sangat kan. Tapi menjadi tanda tanya lah pada Yaya sampai sekarang. Dari mana datangnya nenek tu? Siapa pula nenek tu? Bukan Yaya je tahu yang tertanya-tanya, malah penduduk kampung yang dah pernah nampak nenek tu pun tertanya-tanya soalan yang sama. Jadi sekian untuk story yang kedua. Okey, setakat tu saja 2 story yang akak sampaikan pada hari ini. Untuk pengetahuan korang, lagu yang akak nyanyikan tadi, minta maaf kalau suara tak sedap. Lagu tu sebenarnya ada kisah misteri di sebalik lagu tu tau. Nanti akak akan minta Abang Cengkeh akan huraikan, rungkaikan misteri di sebalik lagu tersebut. Tapi untuk akak setakat ini sahaja daripada akak. Untuk korang semua, semoga korang semua terhibur. So korang, apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini bahawasanya kita jangan ambil perkara yang tak elok. Terima kasih korang kerana sudi mendengar sampai habis. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Bye.